Mayat Datuk Mazlan dijumpai di sebuah rumah di Kampung Dong, Ulug Dong, Raub Pahang. Mayatnya dikerat kepada 18 bahagian yang dijumpai tertanam di bilik stor. Ya Allah. Hi guys, welcome back to my channel. So, pada yang baru sampai kat channel ni, aku minta kat korang supaya subscribe channel ni and tekan button like if korang suka dengan video-video aku yang sebelum ni. Jadi hari ni, aku nak kongsikan kat korang satu kisah tentang dukun yang terulung pada tahun 1993 pada zaman dahulu yang diberi nama sebagai Mona Fendi. So, jom kita mulakan. Mona Fendi atau nama sebenar dia Nur Maznah binti Ismail yang dilahirkan pada tahun 1956, untuk lebih detail 15 Januari 1956. Jadi Mona Fendi ni pada asalnya dia adalah seorang penyanyi. Aduhai ibuku, rintihan dari anakmu, kemanakah dikau pergi menjauh. Tapi bidang nyanyian dia tu tak berapa dapat sambutan daripada netizen. Jadi dia beralih daripada bidang nyanyian ke bidang dukun. So bila dia jadi dukun ni, ramailah yang datang kat dia, termasuklah ada seorang ahli politik ni yang bernama Datuk Mazlan. Jadi Datuk Mazlan ni datang ke rumah Mona Fendi ni untuk melakukan upacara mandi bunga untuk tujuan kekebalan. Datuk Mazlan ni mempunyai aura politik yang agak kuat. Jadi dia nak gunakan ilmu gaib untuk memperkuatkan lagi dia punya pengaruh dalam bidang politik. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi ke kronologi kes. Jom. Dalam kes ni ada 3 orang yang tertuduh, iaitu Juraimi. Juraimi ni ialah pembantu kepada Mona Fendi, dan tertuduh yang kedua ialah suami Mona Fendi sendiri, iaitu Muhammad Afandi. Jadi Mona ni adalah tertuduh yang ketiga. Suspek utama dia sebenarnya ialah Juraimi. Mona ni sekadar suspek yang tertuduh saja, sebenarnya dia tak salah. Nak tahu kenapa dia tak salah, aku akan terangkan di akhir video. So, tonton video ni sampai habis. Mereka didapati bersalah pada 9 Februari 1995 oleh Mahkamah Tinggi Temeloh dan dijatuhi hukuman sampai mati. Pembunuhan dipercayai bermotifkan kerana beberapa jam sebelum pembunuhan Datuk Mazlan berlaku, pasangan itu telah meminta atau memujuk Datuk Mazlan untuk mengeluarkan sejumlah wang yang berjumlah RM300,000. Pada 13 Julai 1993, Juraimi ditahan di balai polis selepas disyaki menagih dadah dan kemudiannya dibawa ke balai polis Raub Pahang.
19 Julai 1993, polis memulakan siasatan kehilangan Mazlan. Juraimi dibawa ke rumah oleh polis dan polis menemui pita rakaman, sijil saham dan bermacam-macam lagi milik Datuk Mazlan. 20 Januari 1993, kira-kira jam 11.45 malam, Mona dan Afandi ditahan oleh polis di sebuah rumah yang terletak di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Sebab polis dah siasat kes ni dan polis dapat tahu suspek utama kes ni ialah Mona Fendi pada masa tu. Sebab polis ni bila dia buat siasatan, siapa saja yang dianggap bersalah dia akan terus tahan. So Mona Fendi dan Afandi, suami dia, ditahan pada malam tu. 23 Julai 1993, mayat Datuk Mazlan dijumpai di sebuah rumah di kampung Pamah Dong, Ulu Dong, Raub Pahang. Mayatnya dijumpai dalam keadaan yang dikerat kepada 18 bahagian. Sakit tu, kena kerat. Astaghfirullahalazim. Jadi, pada 15 Ogos 1993, polis menjumpai beberapa anggota manusia yang ditanam di kawasan bekas rumah yang pernah didiami oleh pasangan bomoh Afandi dan Mona yang ditanam di bahagian bilik stor. Jadi bila polis dah jumpa anggota badan yang ditemui kat bilik stor tu, so bukti-bukti yang polis dapat tu makin kukuh. Jadi Mona, Afandi dan Juraimi mula didakwa di mahkamah. Tapi Mona ni ada kata kalau suami dia bersalah, jadi dia nak ikut sekali suami dia. Maksudnya kalau suami dia digantung, dia sekali nak digantung. Dia terlalu cintakan kepada suami dia ni, jadi dia ikutkan saja apa yang suami dia kena tu, dia mesti kena sekali. Jadi pada tahun 2001, lebih spesifik lagi 2 November 2001, pada pukul 5.59 pagi, Mona, Muhammad Afandi dan Juraimi digantung secara serentak. Mona Afandi ni menjadi satu kontroversi pada 1993, di mana dia adalah seorang dukun yang telah dituduh mengerat ahli politik yang bernama Datuk Mazlan kepada 18 bahagian. Masa tu memang semua pandang serong kepada Mona Afandi ni. Rakyat semua ingat Mona Afandi dia yang kerat Datuk Mazlan tu. Padahal yang mengerat Datuk Mazlan tu adalah Juraimi, iaitu pembantu Mona Afandi. Mona Afandi ni adalah suspek yang tertuduh saja, bukan dia yang membuat pembunuhan tersebut. Dia adalah suspek ketiga saja di antara suspek utama, iaitu Juraimi. Jadi sebenarnya yang bersalah dalam kes ni ialah Juraimi. Mona Afandi ni hanya sekadar mangsa keadaan bagi akulah. Mona Afandi ni hanya sekadar mangsa keadaan yang telah dihukum gantung sampai mati. Jadi itu je yang aku boleh kongsikan sedikit tentang Mona Afandi ni. Kalau kisah tentang Mona Afandi ni dapat memberi manfaat ataupun dapat memberi pengetahuan kepada korang, bantu aku dengan 2 klik. Klik button like dekat bawah tu dan klik button subscribe dekat bawah tu. Itu je yang aku dapat kongsikan pada hari ni. Aku harap perkongsian ni dapat memberikan korang sesuatu yang baru yang dapat korang belajar pada video ni. So, kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.
Oh, cop. Aku ada kata tadi nak bagi tahu kenapa Mona ni tak bersalah kan? Jangan risau. Ni aku nak bagi tahu. Okey, Mona Fendi ni sebenarnya baik orangnya, sebab salah seorang inspektor yang menjaga Mona masa di dalam penjara, iaitu Inspektor Azizah, mengatakan Mona Fendi ni adalah seorang yang peramah dan seorang yang tidak pernah tinggal solat. Jadi Inspektor Azizah ni lah yang menjadi saksi bahawa Mona Fendi tu sebenarnya baik dan tidak seperti apa yang orang katakan. Sebenarnya dia hanyalah mangsa keadaan dan dia sebenarnya tidak bersalah. So, tu je yang aku dapat kongsikan pada hari ni. So, kalau korang suka video ni, jangan lupa like, subscribe dan turn on notification bell supaya dapat notifikasi terawal apabila aku update. So, kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky